Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمن بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, teman-temannya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama
kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi membaca kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Masih lagi perbincangan kita pada bab Sakaratul Maut, metod kematian dan penderitaannya, muka surat 56. Perenggan yang ke Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurzi, betul tak? Betul lah. Okay. Perenggan yang ke 3. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurzi pernah mengatakan, pernah sampai kepadaku bahawa yang paling akhir mati adalah malaikat maut. Dikatakan kepadanya, malaikat maut matilah. Saat itu dia akan berteriak keras. Seandainya suaranya didengar oleh penghuni bumi ini, nescaya mereka akan mati ketakutan. Setelah itu ia mati. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Abi Ad-Dunya bahawa Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurzi pernah mengatakan bagaimana situasi keadaan makhluk yang paling terakhir sekali mati. Makhluk yang paling terakhir sekali mati ialah malaikat Israel, malaikat yang cabut nyawa. Dia dah habis semua sekali makhluk yang bernyawa itu dicabut, maka sampailah masa Allah SWT perintahkan kepada malaikat maut ni supaya cabut nyawa dia sendiri. Dan ketika dia cabut nyawa dia sendiri itu, dia berteriak ketakutan, kesakitan, sakit sangat. Ketika itulah sampai pernah ada riwayat lain menceritakan bagaimana dia sendiri pun bercakap, kalau aku tahulah sakitnya sebegini, maka aku takkan cabut nyawa. Sampai tahap macam tu. Dan kemudian sakitnya tadi sampai dia berteriak terlalu kuat, sehinggakan sampai kalau katalah ada lagi penghidupan ketika itu, maka penghidupan tu pun akan mati mendengar teriakan malaikat Israel. Nak gambarkan terlalu sakit. Kita pukul orang boleh mak, tapi kalau sampai pukul diri sendiri ni, fikir 3-4 kali juga. Dia ketuk orang pakai periuk, pakai apa, pakai kuali tu mak kan. Ketuk orang pakai kuali, sedap dia ketuk, faham. Tapi kuali tadi nak diketuk kat kepala dia tu, rasa-rasa boleh kuat. Begitu juga malaikat maut ni, dia cabut nyawa orang boleh. Tapi bila sampai cabut nyawa dia sendiri tu mak, dia akan cuba cabut selembut-lembut, kerana dia tahu sakit. Tapi selembut bagaimana sekalipun pun dia tetap akan merasai terlalu amat sakit. Nak gambarkan terlalu sakitnya kematian. Disebut je mati, maka mati itu sangat-sangat menyakitkan. Itu yang pada pertemuan kita yang lepas disebutkan bahawa penting tak sakit mati tadi. Penting, sangat penting. Allah SWT dia tidak akan jadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Setiap apa yang terjadi, dia adalah terjadi atas kehendak Allah. Allah yang jadikan. Bila Allah jadikan, maka ketika itu pasti ada mesej hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sampailah kepada mati tadi. Kenapa Allah jadikan mati itu sakit? Perlu tak perlu? Kerana itulah saat terakhir seseorang tadi untuk meletakkan ataupun untuk mendapatkan sebesar-besar ganjaran kebaikan daripada Allah SWT.
Semakin dia sakit mati, maka di situlah amalan kebaikan yang terakhir untuk didapatkan sebelum terputus segala amalan. Itu adalah amalan yang terakhir. Jadi sakit tu penting tak penting? Allah bagi kebaikan, Allah bagi pengampunan. Makin sakit makin diampun oleh Allah SWT. Kalau Nabi SAW sendiri pun, seorang kekasih Allah pun melalui kematian dalam keadaan sakit, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun tak mampu nak minta. Sayyidatina Aisyah kata apa? Tak mampu aku nak minta pada Allah supaya Allah Ta'ala cabut nyawa aku dalam keadaan mudah ataupun tidak melalui sakitnya mati tadi. Kerana apa? Aku sendiri melihat bagaimana Rasulullah SAW itu melalui kematiannya dalam keadaan terlalu amat sakit, sampai kan tak terminta supaya Allah lapangkan kematian dia. Itu bagaimana keadaan Sayyidina Aisyah sendiri mengungkapkan situasi keadaan kematian tadi. Ziyad An-Namiri berkata, saya pernah membaca sebahagian buku yang menyebutkan bahawa kematian itu lebih menyakitkan malaikat maut berbanding kematian yang dirasakan oleh seluruh makhluk yang lain. Saya pernah membaca sebahagian buku yang menyebutkan bahawa kematian itu lebih menyakitkan malaikat maut berbandingkan kematian yang dirasakan oleh seluruh makhluk lain. Apa maksud dia, Mak? Ini riwayat daripada Ziyad An-Namiri. Dia kata apa? Sebahagian kitab saya baca, saya ketemu bahawa ada yang menyatakan malaikat maut ni, Mak, dia melalui kematian tadi sakitnya jauh lebih berganda-ganda daripada sakitnya mati yang dilalui oleh makhluk-makhluk lain. Maknanya seramai-ramai makhluk, bukan manusia, seramai-ramai makhluk yang Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut tu, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi yang bernyawa tu bukan manusia saja, binatang, haiwan, jin, malaikat, apa sahaja yang bernyawa pasti mati. Dan dia mati tu pula nyawa mereka tadi habis yang dicabut tu oleh malaikat Israel. Maka seluruh makhluk tadi, Mak, mereka melalui kematian tadi, sakit tak sakit, tetapi sesakit-sakit mereka melalui kematian tadi, jauh lebih berganda-ganda sakit kematian ataupun sakit yang dilalui ketika kematian yang dilalui oleh malaikat Israel, berganda-ganda. Ini yang disebut oleh Ziyad An-Namiri, bagaimana keadaan kematian yang dilalui oleh malaikat Israel. Allahu Akbar. Ni, Mak, cuba bayangkan. Dia, kalau kita sebut dalam angle sakit tadi satu, ada sebahagian ulama sebut kenapa sakit sangat? Sebab roh kita ni dah berakar umbi, berakar umbi dengan jasad. Sama macam tu lah, Mak. Kalau kita sebut tu macam lumut yang duduk dekat bilik air tu, bilik air yang tak pernah basuh 20 tahun, tiba-tiba nak dibuang lumut hitam tu, Mak. Rasa-rasa boleh hilang tak? Jadi nak cabut lumut hitam tadi tu, tak pernah basuh 20 tahun, dia punya tebal tu, Mak, sampaikan macam main jet ski. Bukan main jet ski, main apa? Kasut apa? Kasut roda tu kan, licin. Jadi lumut tadi tu, cuba bayangkan lumut yang dah bertapak, ataupun bukan kerang, apa dia sebut apa, yang duduk dekat batu-batu dalam laut tu. Bukan kerang apa? Karang. Mentarang. Tak kira apa-apalah. Yang rang-rang tu, Mak, yang duduk dekat batu, yang duduk dekat, kan kalau orang buat jeti tu kan ada tiang batu dia tu kan, kemudian yang rang-rang tadi tu duduk kat situ. Jadi nak dicabut rang-rang dekat batu tu kan main susah. Itu sebabnya terlalu sakit sangat nyawa kita tu. Sebab apa? Kerana dah berakar umbi di antara roh dengan jasad tadi, nak ditarik. Itu kenapa kalau dilihat di antara gambaran yang diberikan, Nabi SAW sendiri sebut nak dicabut nyawa tadi tu seperti meletakkan satu batang besi di tengah-tengah perut kita, kemudian berakar
bercabang-cabang besi tadi, dan setiap cabang itu sampailah penghujungnya tadi duduk pada setiap liang-liang peluh kita, liang-liang roma kita, mak. Ketika tu ditarik besi yang besar tadi, cuba bayangkan daripada setiap liang tadi tu rasa sakit. Kerana apa? Kalau dilihat pada gambaran yang lain pula, roh tadi yang berakar umbi duduk dah terlalu rapat dengan jasad, sakit. Macam kulit dengan isi, nak dicabut kulit tu mak, disiat kulit. Ikan apa panggil? Ikan apa mak? Ikan jaket. Ikan jaket tu mak, ikan cenjaru tu, nak disiat dia punya kulit tu mak. Cuba bayangkan kulit kita tu nak disiat. Itu di antara gambaran bagaimana keadaan sakitnya sebuah kematian. Al-Qurtubi, Qurtubi ni salah seorang ulama yang terkenal. Dia menulis kitab tafsir Qurtubi, dipanggil kitab tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan ditimpakannya rasa sakit saat kematian bagi para nabi kerana dua manfaat. Di sini Al-Qurtubi dia nak gambarkan kepada kita bagaimana para nabi ni mak, mereka melalui kematian dalam keadaan sakit. Jadi para nabi, para rasul ni, mereka melalui kematian tadi dalam keadaan sakit disebabkan ada dua manfaat. Ada dua manfaat kebaikan yang didapati kepada para nabi dan para rasul bila ketika mana mereka melalui kematian tadi dalam keadaan sakit. Yang pertama, sebagai penyempurna keutamaan mereka dan mempertinggikan darjat mereka. Yang demikian itu bukan kekurangan ataupun azab, melainkan sesuatu ketetapan bahawa orang yang menderita akibat musibah adalah para nabi dan orang-orang yang setelahnya. Apa tujuan sakit para nabi ni? Mereka melalui kematian mak, mati mereka sakit, tujuannya untuk meninggikan lagi darjat dan kedudukan mereka. Kerana apa? Yang sakit itu bukan balak, bukan musibah, tetapi untuk meninggikan lagi darjat mereka di sisi Allah SWT. Itu yang kita jangan mudah-mudah bila melihat orang yang mati dalam keadaan susah matinya tu, nanti disebut-sebut apa? Cepat-cepat dia buka apa mak? Atap. Ni dah 2 minggu. Cepat-cepat buka atap. Yang buka atap tu buka atap lah, tapi janganlah kita sampai bersangka buruk. Kita tak tahu. Kerana apa? Kerana dalam kitab ni jelas menggambarkan kepada kita bahawa orang mati yang dalam keadaan susah itu bukannya semesti orang yang bermaksiat. Bahkan para nabi dan rasul pun Allah datangkan kematian mereka dalam keadaan sakit bertujuan untuk meninggikan lagi darjat mereka. Bukan satu balak. Bahkan sepanjang kita membaca kitab Ziarah Alam Barzah ini, yang kita dapati dalam isi kitab tersebut menggambarkan bahawa kematian yang sakit itu adalah salah satu tanda keampunan Allah dan salah satu amalan ataupun darjat kebaikan yang disediakan oleh Allah SWT untuk kali terakhir bagi kehidupan seseorang. Di sini tu sebab manfaat yang pertama sekali adalah untuk memberikan kesempurnaan keutamaan mereka. Maknanya ini dia mak, kita jangan lupa ayah, bahawa para nabi, para rasul ni mereka adalah contoh. Jadi apa yang mereka lalui dalam kehidupan mereka itu adalah yang paling terbaik. Baik sama ada daripada mula mereka lahir sampailah mereka wafat, daripada mereka bangun tidur sampailah mereka tidur, semula itu adalah contoh. Allah jadikan contoh. Kepribadian mereka itu contoh. Bukan kecacatan ataupun kekurangan, sekalipun kesilapan, kelemahan yang kita nampak, itu adalah contoh. Contohnya apa mak? Contohnya kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi SAW ketika solat zuhur. Satu hari Rasulullah SAW dia solat zuhur mak, 2 rakaat saja. Sampai 2 rakaat dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sahabat menyapa dia daripada belakang, ya Rasulullah, adakah kau ni solat zuhur ataupun solat sunat? Adakah kau ni solat zuhur ataupun solat sunat? Sedangkan ketika itu Rasulullah SAW itu baru beri salam.
Belum bangkit, belum buat sesuatu perkara yang lain, baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu disapa oleh sahabat belakang. Ya Rasulullah, kau solat ni solat zuhur ke solat sunat? Kenapa 2 rakaat? Kalau zuhur kenapa 2 rakaat? Jadi Rasulullah yang mendengar tadi mak terus bangkit bangun. Bikas terus bangun, mak menyambung lagi 2 rakaat lagi, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwi dan berisan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita lah, imam kita buat macam tu mak, apa jadi? Hai Pak Imam, kemana hari ni? Kan? Kemana hari ni? Ingat apa? Kan? Tok Imam ingat apa? Nabi macam tu ke? Tak. Adakah Nabi tak khusyuk? Tidak. Habis kenapa jadi macam tu? Syariat. Syariat mak. Begitu juga tentang itu kalau kita lihat daripada segi aspek ibadah. Kalau kita lihat pula daripada aspek kehidupan, bagaimana kehidupan yang dilalui oleh Nabi SAW, kehidupan berkeluarga, dalam keluarganya tu mak, ya, hebat. Adakah Nabi itu melalui dalam keadaan dia Nabi, dia Rasul, mesti dia perfect, dia sempurna, ya, isterinya mesti isteri yang baik-baik? Adakah begitu mak? Tak. Allah datangkan Nabi ni sebagai basyariah, manusia. Dan Allah datangkan orang sekeliling dia tu, isteri-isterinya tu manusia. Sebabnya dalam rumah tangga Nabi SAW 10 orang, 11 orang isteri Nabi tu pun sendiri mak, ada 2 kumpulan. Kan 10 orang ke 11 orang, ada riwayat kata 10, ada riwayat kata 11. Isteri Nabi SAW tu ada 2 kelompok. Kalau bahasa Melayu kita tu, satu kelompok, satu geng, Aisyah, Hafsah dan beberapa orang lagi, satu geng. Satu geng lagi mak, Ummu Salamah dan beberapa orang lagi yang lain. Ada 2 grup yang mereka sesama mereka tu sendiri pun tak berapa rapat. Cuba mak bayangkan mak, abah bayangkan, sakit tak kepala abah? Ni abah ketawa senyum sampai telinga mak. Sampaikan peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW ini, yang berlaku dalam kalangan isteri Nabi tersebut mak, masalah yang timbul sampai tahap Allah SWT sendiri memberikan peringatan kepada isteri-isteri Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kau dah tak suka sangat duduk sebagai isteri Nabi, maka boleh diceraikan dan kugantikan dengan seseorang yang lain. Cuba bayangkan mak, besarnya masalah dalam rumah tangga Nabi. Adakah mereka tu tak baik? Bukan bermakna mereka tak baik, tapi mereka tu contoh. Itu sebabnya apa sekalipun perkara, permasalahan yang dilalui dalam kehidupan kita. Berapa orang dalam ni mak? Berapa orang dalam ni mak? 30 orang ada? 20 mak 20 orang yang ada dekat dalam ni, ada 20 masalah. Betul tak? Maknanya ada 20 masalah yang tersendiri. Abah ada masalah sendiri, mak ada masalah sendiri, abah ni ada masalah sendiri. Semua ada masalah tersendiri. Semua masalah yang ada dekat dalam ni mak, semua masalah tersebut berlaku kepada Nabi SAW. Betul tak? Tak ada orang yang kata dia ada masalah, Nabi tak ada masalah tu. Sesiapa sahaja yang melalui masalah dalam kehidupannya, pasti masalah itu dilalui oleh Nabi SAW juga. Apa tujuannya mak? Supaya contoh tadi bukan hanya sekadar contoh yang baik, contoh yang tak baik tu pun dilihat pada Nabi, supaya Nabi tu dijadikan sebagai kekuatan. Bukan contoh maksiat Katalah mak ada masalah dengan abah, abah jenis baking. Jadi Nabi SAW tu pun melalui isterinya yang baking. Ada tak isteri baking? Nabi ada isteri baking, Nabi ada isteri yang cemburu. Supaya apa? Sampai satu ketika mak, kita tu bila melalui satu-satu masalah tu, maka Nabi tu berbisik-bisik pada telinga kita, sabar. Nabi kata, sabar. Sungguhnya masalah itu aku juga lalu. Maka tengok Nabi untuk jadikan kekuatan. Itu sebabnya kenapa datangkan para Nabi, sehingga sampai tahap
kematian para Nabi itu juga dijadikan sebagai contoh dan juga kekuatan bagi diri kita. Ini dia. Sebabnya Al-Qurtubi mengatakan bahawa kematian yang dilalui oleh para Nabi itu ada dua manfaat. Yang pertamanya adalah untuk memberikan keutamaan, kedudukan, martabat yang tinggi, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bukannya satu kekurangan ataupun azab, melainkan apa yang mereka lalui tadi adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau para nabi pun nak dapatkan martabat yang tinggi, perlu lalui kehidupan mereka dengan penuh pahit, jerit, sampaikan mati pun mati dalam keadaan sakit. Ini apatah lagi kita. Yang banyak dosa, pagi berdosa, petang berdosa, malam berdosa. Kita ni hidup dalam keadaan tak terlepas daripada dosa. Tu belum dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dua tangan, dua kaki, perut, kemaluan, dosa hati kita yang sering bersangka buruk pada orang lain. Itu belum lagi dosa hati kita yang kita rasa kita ni bagus. Ni bukan lagi dosa hati yang kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Orang lain tak baik. Ya Allah, banyaknya dosa kita. Itu belum dosa lalai, dosa leka, dosa tak baca Quran, dosa tak zikir, dosa lebih banyak mengingat dunia dibandingkan mengingat akhirat, lebih banyak mengingatkan isteri daripada mengingatkan Allah. Masya Allah. Macam mana tu, Mak? Kan? Allah. Yang ni dia. Dosanya tu pun dah cukup dah. Itu yang pertama. Qurtubi kata yang kedua pula, sakit, manfaat sakitnya mati yang dilalui oleh para nabi, nikmat yang kedua, agar umat manusia mengetahui rasa sakit saat kematian, kerana sakit itu bersifat misteri. Sebahagian orang pernah menyaksikan beberapa orang yang meninggal, tetapi mereka tidak melihat gerakan ataupun goncangan. Bahkan mereka melihat keluarnya nyawa secara mudah sehingga mereka menganggap ringan masalah kematian dan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dialami oleh si mayat. Ketika para nabi memberitahu mereka mengenai rasa sakit saat kematian, niscaya semua orang mukmin akan merasakan sakit saat kematian kecuali orang-orang yang mati syahid dan terbunuh oleh orang-orang kafir, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Jadi kalau kita tengok, kita tak boleh nilai, Mak. Yang keduanya, kenapa para nabi itu dijadikan kematian itu sakit? Supaya menjadi contoh dan panduan kepada kita. Yang pertama tadi untuk meninggikan darjat dia. Yang kedua pula untuk menjadi contoh dan panduan kepada kita, bahawa mati itu sakit. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nilai. Sakitnya mati itu satu misteri. Sakitnya mati itu satu misteri, benda yang tak boleh digambarkan. Jangan kita rasakan bila orang tu matinya, Mak, dalam keadaan Masya Allah tidur, kan, bangun-bangun dah tak ada, bagus sangat. Kadang-kadang tengah sujud tiba-tiba habis. Yang terbaru, Mak, haji hari tu viral kan, yang seorang ustaz tengah ceramah dekat Arafah. Dekat Arafah tiba-tiba dia kata pening, dia jatuh terus meninggal. Bagus tak, Mak? Bagus. Tapi adakah dia tak sakit melalui kematian tadi? Itu yang dikatakan kematian itu satu misteri yang tak boleh nak diukur tanda sakitnya mati itu melalui daripada zahir yang kita nampak. Kita nampak benda tu, Masya Allah, mudahnya dia mati. Tapi kita tak tahu di sebalik itu. Itu yang dikatakan oleh Qurtubi bahawa sakit kematian itu satu perkara yang misteri, yang tak boleh digambarkan, yang tak boleh dihukum dengan secara zahir. Tapi kalau dapat kematian yang baik tadi, Alhamdulillah. Tapi tak sakit ke? Pasti sakit. Pasti sakit. Kerana sakit itu sesuatu yang misteri. Ini secara jelas ni Imam Qurtubi gambarkan bahawa kematian tu kita tak boleh nak ukur dengan zahir yang kita nampak. Segolongan ulama mengatakan bahawa siwak, iaitu memberus gigi, dapat mempermudahkan keluarnya nyawa. Mereka menggunakan hadis yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai siwak yang digunakan oleh Rasulullah SAW saat kematian beliau. Sebagai dalilnya,
Itu salah satu jalan untuk mempermudahkan roh tadi keluar daripada jasad, ialah mengamalkan siwak. Kenapa? Kan disandarkan ataupun dikiaskan daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menggambarkan ketika Nabi SAW nak berwafat, Rasulullah SAW itu minta siwak untuk mempermudahkan keluar roh tadi. Siwak ni, habis kalau kita berus gigi boleh tak? Tak, kena siwak mak. Siwak ni ada kelebihan dia sendiri. Walaupun berus gigi tu kias kepada siwak, boleh digantikan, tetapi tetap seafdal-afdal adalah dengan kayu sugi itu sendiri. Jadi jangan lepas. Bahkan kayu sugi ni mak, kalau kita bicara di antara benda ataupun perkara ataupun satu-satu benda yang sentiasa berdampingan dengan Nabi SAW ialah kayu siwak. Dua benda yang Nabi bawa naik ke langit mak ketika Mi'raj. Apa dia bah? Yang pertamanya kayu sugi, dan yang keduanya, ni soalan cepu emas malam ni. Pertamanya kayu sugi, dan yang keduanya tak, sunflower, sandal. Kan sandal Nabi waktu berada dekat Sidratul Muntaha tu, waktu Nabi nak naik lagi tu, Nabi buka slipper, ataupun disebut apa mak? Kan sandal dipanggil apa? Capal. Capal. Jadi Nabi SAW tu buka capal tadi. Waktu Nabi buka capal, Allah tegur Nabi. Kenapa dia buka capal tersebut? Nabi pun sebut kerana dia mengingatkan waktu Nabi Allah Musa AS ketika berada di Bukit Tursina tu mak, berada di tapak kaki bukit tu, berada di kaki bukit tersebut, waktu nak naik atas Bukit Tursina nak jumpa dengan Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa AS ni supaya dia buka sandal dia tadi. Dah dibuka sandal tu, barulah dia naik, bertapak naik sampai ke tangan ke atas bukit tadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengingatkan peristiwa itulah Nabi SAW waktu nak jumpa dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha tu, Nabi buka slipper tadi. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, pakai capal tu. Pakai Nabi. Sebab capal Nabi SAW tu setinggi apa, tidak ada sesuatu yang tinggi kecuali capal Nabi. Waktu tu dah tak ada yang tinggi dah mak. Langit pun dah habis dah. Yang ada ketika itu Nabi, kemudian bawah tapak kaki dia capal. Bawah capal tu pula tu mak, seluruh makhluk-makhluk Allah SWT. Jibril pun tak boleh lepasi Sidratul Muntaha. Tingginya, mulianya Allah berikan kepada capal Nabi SAW. Dan dalam banyak-banyak benda, iaitu satu yang paling Nabi bawa juga selain daripada capal tadi adalah sugi. Itu sebabnya bulan 1 hari tu mak, kami ada pergi ziarah ke Temboro. Jadi bawa dilihat artifak. So macam mana? Artifak tu Nabi. Jadi dilihat satu-satu, satu ada capal, ada termasuklah sugi. Jadi artifak tadi tu mak nak diletakkan dekat dalam, tu sebelum dipastikan bahawa dia betul datang daripada Nabi tu, dia orang bawa pergi UK, dicek periksa adakah benda tu asli ataupun tidak. Jadi salah satunya mak, ya sugi. Kayu sugi tu usia dia 1400 tahun. Maknanya betul lah. Satu. Kemudian waktu mereka pergi buat pemeriksaan di UK tu mak, mereka dapati bahawa kajian dapati DNA cek, tengok ada molekul-molekul yang ada pada sugi itu tidak ada di dunia, di atas bumi ni. Molekul tu tidak ada di atas muka bumi. Nak gambarkan kemungkinan besar sugi itu adalah sugi yang dibawa oleh Nabi SAW ketika Mi'raj. Allahumma salli alaihi. Cuba bayangkan mak. Itu sebabnya Nabi SAW tu betapa rapatnya dengan sugi. Tak pernah dia lekang daripada sugi, sampailah ketika akhir Rasulullah SAW nak menghadapi kematian ataupun wafat tadi, Rasulullah minta kepada
Sayyidatina Aisyah supaya berikan sugi. Daripada situlah dikiaskan bahawa untuk memudahkan keluarnya roh tadi dengan kita biasa menggunakan sugi. Jadi lepas ni kena beli sugilah. Beli sugi. Bila pegang je sugi, niat bahawa sunnah Nabi SAW. Itu sebabnya mak kalau boleh diusahakan biar dekat dalam anggota tubuh kita ni ada satu sunnah Nabi yang kita bawa pergi ke mana-mana. Tak kira lah apa dia mak. Cuba usahakanlah. Kalau mak mungkinlah bawa sugi, letaklah sugi kat mana-mana. Kan celah sini ke. Kan orang-orang dulu kan dia suka simpan duit kat sini kan. Suka apa? Suka Nabi Jadi janji kita berjalan ke mana-mana sekalipun tu ada satu benda sunnah Nabi yang kita tak lekang. Kalau abah pula cincin ke ataupun sugi tu sendiri ke ataupun minyak wangi yang kita pegang, kita niat bahawa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Qurtubi kata dua perkara kenapa para nabi dan para rasul ni dijadikan kematian dan kewafatan mereka itu dalam keadaan sakit. Yang pertama tujuannya adalah untuk meninggikan martabat mereka di sisi Allah SWT dan menggambarkan bahawa kematian yang sakit itu bukan satu musibah ataupun dosa. Ni kadang-kadang kita tengok orang tu susah mati dia, oh ni mesti banyak dosa ni. Apa dia buat waktu muda dia dulu? Kan? Ni apa benda ni, amalan apa yang dia buat waktu dia muda dulu, habis semua. Pada orang tu tak ada apa-apa salah, habis dia buat sangka buruk. Cuba bayangkan mak, dah bersangka buruk dengan orang yang hampir mati tadi, lepas tu dia tak sempat pula minta ampun, minta maaf, orang tu mati. Na'udzubillah min zalik. Sebab berhati-hati. Yang keduanya itulah tadi, tujuannya supaya menggambarkan kepada kita mati tadi tetap sakit. Segolongan ulama dalam Az-Zuhdi, Ahmad menuturkan bahawa Maimunah ibnu Mahran dalam Az-Zuhdi, Ahmad menuturkan bahawa Maimunah ibnu Mahran telah berkata, selama salah seorang di antara kalian masih tetap beramal soleh, sesungguhnya hal itu akan memberikan kemudahan kepadanya ketika kematian menjemputnya, ataupun dia akan teringat kepada amal soleh yang pernah dilakukannya. Dalam kitab Zuhdi, Ahmad menuturkan Imam Ahmad, dia menyatakan bahawa Maimunah ibnu Mahran berkata, selama mana kita melakukan amalan soleh mak, selagi itulah insya-Allah kita mati dalam keadaan mengingati amal soleh. Itu penting. Apa kita buat, maka insya-Allah mati kita tu dalam keadaan buat benda tu. Itu sebabnya hidup atas dunia ni banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Semoga kita mati dalam keadaan beristighfar ataupun berselawat. Jangan mengumpat. Banyak mengumpat, takut mati-mati tengah mengumpat. Na'udzubillah. Itu berhati-hati. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Jadi hidup tu dibiasakan dengan sesuatu amalan kebaikan, supaya mati kita tu dalam keadaan melakukan amalan kebaikan. Apa panggil? Disebatikan sehingga ingatan kita itu senantiasa ingat terhadap amalan tadi. Sampailah bila kita mati, kita harapkan kita mati dalam keadaan melakukan amalan yang baik tadi. Itu dia. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman dalam suratul Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayah. Yang bermaksud mafhumnya, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Mengenai firman Allah SWT di atas, Qatadah mengatakan kehidupan itu seperti kuda malaikat Jibril, sedangkan kematian adalah seperti biri-biri berwarna kebiru-biruan, iaitu putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Muqatil dan Al-Kalbi mengatakan kematian itu diciptakan seperti biri-biri, tidak melintasi seseorang melainkan dia akan mati. Kehidupan diciptakan seperti kuda, tidak melintasi sesuatu melainkan sesuatu itu akan hidup. Maknanya di antara biri-biri dan kuda tadi, dua benda ataupun dua binatang yang tak boleh dipisahkan. Seseorang yang mati, seseorang yang hidup pasti akan
mati. Itu maksud dia, mak. Jadi ayat tadi nak gambarkan kepada kita allazi khalaqal mauta wal hayah. Bahawa dua benda ni, mati dan hidup ataupun hidup dan mati ni dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Seorang yang hidup pasti mati, dan mati itu tidak akan berlaku kecuali pada setiap yang hidup. Dia tak hidup, dia nak minta mati boleh tak? Tak. Syaratnya mesti hidup. Dan setiap yang hidup pula boleh tak dia kata dia tak nak mati? Tak, dia tetap akan mati. Itu maksudnya. Jadi semua kita akan mati. Cepat atau lambat. Lebih baik cepat. Jangan lambat. Dia lebih kurang macam tu lah, Pak. Macam mana, Mak? Macam waktu kami dulu sunat dulu kan. Nombor satu, orang nombor satu dia sakit tak dia sunat? Sakit. Nombor dua sakit tak? Tapi lagi sakit orang yang hujung sekali, tunggu giliran yang paling hujung, nunggu kecut perut tak lepas-lepas. Suka apa? Ya, Mak. Cuba bayangkan kalau mak pula macam mana mak bersalin. Kan duduk dekat hospital tu dah 2 minggu duduk hospital menahan sakit. Kawan sebelah masuk labor room, keluar bersalin. Kawan sebelah masuk labor room, keluar bersalin. Kita ni tak bersalin-bersalin. Macam mana, Mak? Dia bukan sakit nak bersalin dah. Sakit masa tu sakit kecut perut sebab risau. Dia lebih sakit risau dibandingkan sakit nak bersalin tadi. Macam tu kami, kalau kami lelaki ni pula tak bersalin tapi nak sunat dulu. Sebabnya orang perempuan ni nampak lembut, senyum tapi hebat. Jauh hebat daripada orang lah. Kalau suruh kami bersalin, tak bersalin lah. Tak nak bersalin, Mak. Macam mana, Mak? Abu Syekh dan Ibn Hibban menuturkan bahawa Wahab Ibn Mudabbih berkata, Allah menciptakan kematian seperti biri-biri yang kulitnya berwarna hitam dan putih, kebiru-biruan serta memiliki 4 tumpuk. Satu sayap di bawah arash, satu sayap pada orang kaya, satu sayap berada di timur dan satu lagi di barat. Allah berfirman kepadanya, jadilah, kematian pun terjadi. Selanjutnya dia berfirman, keluarlah, lalu tampaklah kematian itu bagi malaikat Israel. Jadi di sini, Mak, Munabbih, Wahab Ibn Munabbih ni digambarkan bagaimana awal-awal kematian dulu. Awal-awal kematian tu macam mana, Mak? Nak digambarkan, dia seperti biri-biri. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama sekali mak dekat sini nak digambarkan bahawa awal-awal kematian itu dia seperti biri-biri. Seperti biri-biri yang kulitnya ada tak hitam tak putih. Dalam ni disebut kebiru-biruan. Itu asal-asalnya kematian tu. Dan dia bersayap, memiliki 4 tompok dalam tubuhnya tadi. Pada tubuh biri-biri tadi ataupun kematian tadi, dia ada 4 tompok. Satu sayap di bawah arash dan satu sayap pada orang kaya. Satu sayap berada di timur dan satu lagi di barat. Maknanya ada 4 sayap. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Lalu ketika itu barulah kematian tadi terjadi. Bila kematian tadi terjadi, lalu Allah berfirman, keluarlah. Maka kematian tadi pun dia keluar daripada arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia keluar, ketika itulah tampak kematian tadi oleh malaikat Israel. Diberikan kematian tersebut pada malaikat Israel, maksudnya. Jadi asal-asal kematian tu mak dia daripada seekor biri-biri. Digambarkan seperti seekor biri-biri. Sebabnya apa sekalipun mak yang terjadi, yang kita lalui, yang sama ada kita depani, kita tahu, kita nampak, kita tak nampak, kita ketahui, kita tak tahu, semuanya itu mak berasal tetap makhluk Allah. Roh makhluk Allah. Hasad tu makhluk Allah. Mak, hasad, dengki tu mak, nampak tak hasad dengki tu? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Makhluk Allah, makhluk Allah. Begitu juga kematian tu kita nak tanya, mana mati tu, ada tak? Ada. Dia makhluk Allah. Allah jadikan sesuatu tu bila kata ada saja, maka dia makhluk. Bila makhluk tu, maka ada rupa-rupa asal mereka. Kita dengki, kita marah dia tak ada. Dia bukan hanya sekadar maknawi, memang asal daripada makhluk asal. Jadi lalu Allah letakkan benda-benda tadi sehingga Allah jadikan, Allah jadi. Kalau katalah kematian tadi asal rupanya daripada biri-biri, seperti biri-biri yang tidak hitam tidak putih kulitnya, iaitu kebiru-biruan dan mempunyai 4 sayap, dan akhir Allah jadikan, Allah perintah jadi, maka jadilah dia dan kematian tadi dipernampakkan ataupun diserahkan kepada malaikat Israel. Itu dia. Dengan asal-asal di atas dapat diketahui. Apa yang kata asar mak? Asar ni ialah kata-kata para sahabat. Kata-kata Nabi, hadis. Asar, kata para sahabat. Dengan asal di atas dapat diketahui bahawa kematian itu seperti biri-biri. Hal itu diperjelas dengan keterangan pada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, pada hari kiamat kelak kematian akan datangkan dalam bentuk biri-biri yang berwarna kebiru-biruan. Biri-biri itu lalu diberhentikan di antara syurga dan neraka. Kemudian dikatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya. Setelah itu ia disembelih. Abu Ya'la menambahkan dalam sebuah riwayat daripada Anas, seperti penyembelihan kambing, dia disembelih. Jadi besok ke akhirat kita akan jumpa di antara syurga dan neraka tu mak, ada seekor biri-biri yang sedang berjalan. Lalu ditanya, kau kenal tak ni? Lalu mereka pun menjawab, ya aku kenal. Siapa tu mak? Itulah kematian. Ke akhirat besok boleh tengok macam mana keadaan macam mana kematian tadi tu. Dia adalah makhluk Allah. Dalam kitab Sya'bul Iman, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibnu Ubaid bin Umar. Dia menceritakan bahawa dirinya pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai kematian mendadak. Nak ceritakan. Abdullah ibnu Ubaid bin Umar ibnu Umair. Pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang kematian mendadak. Apa tanya dia? Apakah kematian tersebut harus dibenci? Orang yang mati tiba-tiba tak ada sebab ni mak. Ini lagi-lagi mutaakhir ini kan, tiba-tiba mati. Pagi pergi ngeteh, Zuhur rupa-rupanya dapat berita mati. Cuba bayang mak.
Tiap-tiap hari ni orang mati mendadak ni. Baik-baik. Adakah satu kematian yang dibenci? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, untuk apa dibenci? Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal itu merupakan istirahat bagi orang mukmin dan kedukaan bagi orang-orang jahat. Mati mendadak ni mak, Rasulullah kata apa? Bagi orang beriman itulah istirahat dia. Tempat dia beristirahat. Kita ni dah penat pergi kebun mak. Abah pergi kebun balik penat nak penat. Ni kalau kawasan ni apa? Kelapa sawit. Ni kawasan balik daripada apa panggil? Dia nak sebut apa? Kait mengait. Kait sawit. Balik daripada kait sawit tu mak, kan dia bawa galah tu berapa depa tu? 4 depa, 7 depa mak kan. Nak bawa pikul balik sampai rumah. Dan sampai rumah mak, ya Allah, dapat kopi secawan, lepas dapat kopi, sebatang rokok apa tu? Rokok daun. Selesai dia pun bam tidur. Mak kejut masa tu dah tak ada dah. Sedap dah tidur, istirahat. Mati orang yang beriman itu seperti istirahat tadi tu. Orang yang balik kebun penat, lalu dia mati, tiba-tiba dia mati mak, itulah dikatakan istirahat Nabi kata. Tetapi bagi orang yang melakukan maksiat, orang jahat, mati sebegitu adalah mati yang sangat mendukacitakan, ataupun mereka sangat-sangat risau. Kenapa mak? Kerana mati dalam keadaan yang tidak baik. Dia sangat duka cita. Itu Nabi kata kedukaan bagi orang-orang jahat. Jadi bagi kita mati ni, kalau orang yang soleh ni mati ni tu sangat seronok. Walaupun sakit tak sakit, sakit tetap sakit, tapi itulah waktu terputusnya segala amalan dan akhirnya mendapat istirahat. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situ. Insya-Allah. Selesai bab tersebut, dan insya-Allah kalau ada rezeki dengan izin Allah kita masuk bab yang seterusnya, doa-doa dan bacaan bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Wallahu taala alam. Yang baik itu pada Allah, yang tidak baik itu firman saya sendiri. Sama-sama kita berdoa, kita mengharapkan pada Allah supaya Allah jadikan kematian kita dan kesudahan kita kesudahan yang baik, yang penuh dengan keredaan Allah. Dan kita harapkan Allah rahmati kita, kehidupan kita di dunia, Allah redha kehidupan kita di dunia, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat seluruhnya, kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.